Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan perbincangan kita berkenaan dengan pembangunan mapan dari segi pandangan Islam, ya. Dan kita masih lagi dalam bidang ekonomi, dan kita tumpukan kepada mengurangkan jurang perbezaan, ya, di dalam negara, ya. Dan sebagai revision, kita tengok balik bahawa pembangunan itu perlu seimbang antara ekonomi, sosial dan juga alam sekitar, ya. Okay. Dan kita tumpukan dari dalam aspek ekonomi itu adalah mengurangkan jurang perbezaan. Jadi jurang perbezaan antara miskin dan kaya atau perbezaan antara daerah boleh menimbulkan masalah besar dalam kerajaan, ya. Ini telah terjadi dalam dinasti Ming yang memerintah China pada tahun 1368 hingga 1644. Ya. Emperor dia pertama, raja yang pertama membuat puisi yang telah memuji-muji Rasulullah SAW. Dan kita tahu bahawa dinasti Ming ni, panglima-panglima perangnya seperti Cheng Ho adalah orang Islam yang taat, ya. Dan dia telah memiliki armada yang sangat kuat di bawah pimpinan Laksana Cheng Ho, dan tapi dia kurang mengambil perhatian kepada rakyat miskin, ya. Di perbezaan yang amat ketara antara bandar dengan luar bandar, antara daerah-daerah pantai dengan daerah-daerah pendalaman. Ini berlaku dalam dinasti Ming, ya. Kemudian pada tahun 1642 terjadi wabak melanda, ya. Rakyat miskin tak terbela dan tak puas hati. Lalu mereka memberontak, ya. Pada tahun 1644 rakyat di bawah pimpinan Li Zicheng marah dan menawan Beijing. Tapi dia pun tak kuat, dia ni petani, kan. Jadi dalam kekacauan itu orang Manchu datang daripada utara menyerang lalu menawan Beijing, dan dalam tahun yang sama dan dia telah merintah sehingga tahun 1912, ya. Ingat, just imagine, bayangkan bagaimana sebuah kerajaan diperintah oleh orang asing, bukan bangsanya sendiri, selama hampir 300 tahun. Itu berlaku kepada China, ya. Kemudian Perancis gitu juga, ya. Revolusi Perancis merupakan satu lagi malapetaka akibat perbezaan sosial dan kekayaan yang amat ketara, ya. Di sana ada orang kayangan dan rakyat miskin, orang kaya-kaya dan juga orang miskin, ya. Di rakyat tertekan dengan cukai dan kos sara hidup yang tinggi. Lalu mendesak raja dia lah, Louis yang ke-16, untuk melakukan perubahan. Raja dah setuju dah, tapi orang kayangan ni menentang dan raja pun undur balik lah. Akhirnya rakyat bangun memberontak lalu menggulingkan raja pada 22 September tahun 1792, dan raja dibunuh pada tahun berikutnya. Dan dalam proses itu ramai golongan kaya telah dibunuh, ya. Lebih kurang 16,000 orang mati dibunuh, ya. Jadi berbanding dengan apa yang ada pada Islam, kita lihat, ya, Nabi Muhammad SAW membawa risalah kasih sayang, ya, persaudaraan, dan orang yang berada, yang kaya memberi bantuan, sedekah, zakat, wakaf, serta memerdekakan hamba. Ini aja dah penting dalam Islam, ya. Bila Umar bin Khattab yang memerintah sebuah kerajaan yang amat besar, sangat mengambil berat kepada masalah kemiskinan, ya. Malam-malam dia meronda untuk melihat keadaan rakyatnya, kan. Dan sekali dia jumpa lihat satu orang ibu tua yang memasak merebus batu, dan ada ditengok lihatnya beberapa orang anak yang menangis. Lalu Umar masuk bagi salam kepada ibu tua tu, kepada ibu tadi. Ibu tanya, dia tanyalah, kenapa kau masak batu? Dia kata, aku ni orang miskin. Kan aku ni orang miskin, lebih kurang macam itulah, kan. Anak aku tak ada makanan, aku rebus batu ni supaya anak aku ingat aku masak dan tertidur, terlena, okeylah, settle lah masalah, kan. Dia kata, macam Umar tak ambil kisah lah. Umar bin Khattab tak ambil kisah. Dia tak tahu depan dia Umar bin Khattab. Umar tanya, mana Umar boleh tahu semua berlaku? Dia kata, Umar sebagai khalifah patut tahu semua ni, kan. Umar mendengar tu pun dia balik semula ke ibu pejabat dia. Dia pergi ke Baitul Mal, pikul sendiri makanan untuk orang tadi, walaupun dia punya pembantu minta pembantu dia memikul, dia tak. Dia kata, ini dosaku, bukan kau boleh pikul, kan. Jadi dia pun balik memasakkan makanan untuk anak-anak orang tu, dan suruhnya perempuan tu besok datang ke Baitul Mal, jumpa khalifah, kan. Jumpa khalifah, ya. Dan lepas tu dia rombak Baitul Mal itu supaya kutipan zakat lebih kemas dan pengagihannya pun lebih teratur, ya. Itu Umar bin Khattab, ya. Kemudian Umar Abdul Aziz, dia ni cicit pada Umar bin Khattab, kan. Dia menjadi khalifah, ya. Dia lantik memerintah
pada masa itu kerajaan dah lain. Masa zaman Umar bin Khattab tu dilantik melalui pemilihan. Tapi masa itu jadi kerajaan ni beraja ni, lalu dia telah merombak sistem cukai supaya lebih adil, melantik gubernur-gubernur yang adil dan cekap, dalam masa 2 tahun saja tiada lagi orang miskin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.